Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kita ni tafsir Az-Zahar jilid kelima karangan Dr. Hamka. Kita masih baca surah Yunus ayat ke-104, 105, 106, 107, 108 dah. Jadi 104 hingga 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Katakanlah wahai manusia, jika adalah kamu dalam keraguan dari hal agamaku, in kuntum fi syakkim min diniya, maka tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah selain dari Allah. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Walakin a'budullah allazi yatawaffakum. Aku sembah Allah mematikan kamu dah. Dan aku diperintahkan bahawa hendaklah aku berada dalam golongan orang beriman. Ayat ke-15. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Dan bahawa hendaklah engkau menegakkan muka engkau kepada agama ini. Aqim wajhaka lid-din hanifa, menegakkan muka engkau dalam agama ini dalam keadaan ikhlas, hanifah. Dan sekali-kali janganlah engkau dari golongan orang yang mempersekutukan. Wala takunan minal musyrikin. Ayat ke-106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Dan janganlah engkau seru selain dari Allah barang yang tidak akan memberikan manfaat kepada engkau dan tidak pula memberikan mudarat kepada engkau. Maka jika engkau kerjakan begitu, sesungguhnya adalah engkau di kali itu dari orang yang zalim. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Ayat ke-107. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha' min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menyentuhkan pada engkau yamsaska Allah, dan menyentuhkan engkau bidurin dengan malapetaka, maka tidaklah ada yang akan melepaskannya kecuali dia. Falaka syifalahu illahu. Dan jika dia menghendaki atas engkau dengan suatu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak dari maka tiadalah ada yang dapat menolak dari kurniaannya dia. Jadi wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi, dan akan menimpanya kepada siapa yang dia kendaki dari hamba-hambanya. Yusibu bihi man yasha' min 'ibadihi. Sedangkan dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa huwal ghafurur rahim. Disilim pendirian. Setelah pada ayat yang telah lalu dijelaskan bahawa akidah Islam ini tidak sekali-kali akan dipaksakan kepada manusia. Tak ada paksaan lah. Dan terangkan pula betapa pentingnya mempergunakan akal untuk melihat alam sekeliling. Dan terangkan lagi bahawasanya Rasul dan orang beriman pastilah menang, dan jiwa kotor pasti akan kalah. Tunggu masa saja dah. Dan pertolongan Allah pasti atas orang beriman. Maka sekarang sebagai penutup surah, datanglah seruan kepada seluruh manusia. Seruan kepada manusia dimulai setelah yang di dalam sendiri telah diteguhkan. Sebelum nak suruh manusia, dari diri sendiri itu teguh dulu dah. Katakanlah wahai sekalian manusia, jika adalah kamu dalam keraguan dari hal agamaku. Pangkal ayat 104. Artinya jika kamu masih ragu tentang inti dan pokok ajaran agama Islam ni, agama aku ini, atau kamu masih menyangka-nyangka bahawa aku masih boleh bertolak ansur tentang pendirian aku ini, atau kamu masih mengharap bahawa satu waktu aku boleh mundur dari kepercayaan yang aku tegakkan, maka lebih baik aku katakan pada kamu terus terang bahawa pengharapan kamu itu akan hampa. Sebab maka tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Selangkah pun aku tidak mahu mundur daripada pendirian bahawa selain dari Allah tidak aku sembah, baik batu atau kayu, baik berhala atau patung, baik malaikat atau manusia, baik binatang atau bulan atau matahari, semua tak sembah. Tidak mahu. Tapi aku menyembah Allah yang mematikan kamu. Allah saja kita sembah. Janganlah kamu ragu lagi dan janganlah kamu mengharap bahawa aku akan berkisar dari pegangan yang satu ini. Bubuh pendiri nak syirik, nak apa ikut kafir, tidaklah. Berbagai dalih telah kamu tegakkan untuk pertahankan pendirian kamu menyembah yang lain selain Allah. Sedangkan aku tetap hanya menyembah pada Allah semata-mata, iaitu Allah yang akan mematikan kamu juga.
Allah siapa je Tuhan yang mematikan aku, kamu semua sekali lah. Dan yang lain itu yang kamu sembah tidaklah berkuasa sedikit pun pada menghidupkan dan mematikan. Allah yang akan mematikan, Allah yang akan mematikan kamu itulah yang selalu aku sembah. Dan kepadanya lah aku beribadah. Dan aku diperintahkan bahawa hendaklah aku berada dalam golongan orang beriman. Hujung ayat 14. Dengan ujung kata bahawa beliau diperintahkan bahawa berada dalam golongan orang beriman yang percaya kepada kekaan Allah yang tunggal itu lebih jelaslah masuk suku ayat yang sebelumnya. Seketika Rasulullah SAW disuruh mengatakan bahawa Allah itulah yang akan mematikan mereka yang musyrik itu. Berarti bahawa sekalian makhluk akan dimatikan oleh Allah semuanya. Sesudah mati akan dibangkitkan semula kembali dan dihisap, diperhitungkan, dipertimbangkan segala amal masing-masing dan ibadah mereka masing-masing semasa hidup dahulu. Yang akan selamat hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah sahaja dan tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah. Dan dengan ayat ini pun tersimpullah suatu nazir, suatu peringatan keras. Bahawasanya seluruh manusia akan mati belaka, akan bertemu dengan Allah buat mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing dan yang akan selamat hanyalah orang beriman sahaja. Dan bahawa hendaklah engkau menegakkan muka engkau kepada agama ini dalam keadaan ikhlas. Pangkal ayat 105, iaitu selain dari ibadahku hanya kepada Allah sahaja, tidak boleh aku persekutukan yang lain dengan dia. Sebab dia yang mematikan daku, maka kepadaku pun diperintahkan pula supaya mukaku ini selalu aku hadapkan pada agama itu. Dalam keadaan ikhlas, tidak tercampur dengan yang lain dan tidak menoleh ke kiri, ke kanan. Jalan terus dan lurus. Hanifan, kita artikan ikhlas dan atau bersih dan berat kepada Allah saja. Asal arti kata Hanifan ialah condong. Yang dimasukkan di sini ialah condong kepada Allah saja, ibarat jarum kompas pedoman. Bagaimanapun rumah pedoman itu diputar-putar, dibelokkan, dimiringkan pada lain, namun jarum itu tetap menghadap ke arah utara sahaja. Kalau jarum kompas ke utara sahaja. Kapal yang besar boleh dibelokkan oleh arus ke timur atau ke barat, tapi tujuan jarum pedoman tetap menghadap ke utara sahaja. Kita nak tahu arah, jarum tetap ke arah utara. Maka dengan kalimah Hanifan yang kita artikan ikhlas, ikhlas itu ialah muka yang tetap pada tujuan. Wajah yang bererti muka mengandung dua erti. Pertama, wajah muka yang zahir. Kedua, wajah muka yang batin. Latihan kita setiap hari dalam melakukan ibadah kepada Tuhan dengan menghadap ke kiblat adalah untuk melatih hati juga. Pula supaya tetap hanya menghadap kepada Tuhan Allah tu, kiblat hatilah dah. Tidak membelok kepada yang lain. Di sinilah terdapat betapa besarnya pengaruh latihan zikir. Untuk menetapkan wajah hati menghadap Tuhan. Ingatlah latihan itu di dalam kita mengerjakan ibadah sembahyang. Syarat pertama ialah tegak berdiri yang betul menempatkan muka ke arah kiblat, lalu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Diiringi dengan doa iftitah. Wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan semua langit dan bumi, wajah yang ikhlas dan menyerah. Dan tidaklah aku daripada golongan orang yang persekutukan. Diambil dari ayat 79 surah Al-An'am. Selain dari kedua perintah itu ditegaskan lagi larangan supaya lebih jelas. Dan sekali-kali janganlah engkau dari golongan orang-orang yang persekutukan. Hujung ayat 15. Itulah rentetan perintah dan larangan yang diturunkan oleh Tuhan padaku. Aku diperintahkan hanya menyembah dia dan aku dilarang persekutukan yang lain dengan dia. Sebab itu janganlah kamu ragu-ragu lagi bahawa aku akan mahu menolak, aku mahu bertolak ansur daripada perintah dan larangan yang telah aku terima itu. Selain dari itu ada larangan lagi, dan janganlah engkau seru selain dari Allah. Pangkal ayat 16. Sebab tidak ada faedahnya menyeru kepadanya selain dari Allah itu, barang yang tidak akan memberi manfaat kepada engkau dan tidak memberi mudarat pada engkau. Sembah lain dari Allah tak boleh beri manfaat, tidak boleh mudarat. Aku dilarang mengerjakan pekerjaan yang percuma, yang sia-sia lah. Seluruh isi alam ini, baik patung atau berhala, malaikat atau jin, kayu atau batu atau sebarang alam yang ada ini, tidak sebuah jua pun yang dapat mempengaruhi, buat mendatangkan laba atau keuntungan dan tidak perlu rugi atas diriku. Malaikat sendiri pun, walaupun dikatakan memberi rezeki, semua tu dengan arahan Allah. Hidup mati ke dengan arahan Allah. Kalau Allah tak bagi, Nabi boleh beri syafaat pun, bukan kita minta Nabi, kita minta Allah. Yang memberiku akal buat berfikir, yang memberiku penglihatan, memberiku pendengaran dan daya buat hidup hanyalah Allah sahaja. Yang lain itu tidak turut menentukan apa-apa pun untuk diriku. Maka jika engkau kerjakan begitu, iaitu menyembah dan beribadah dan memuja kepada yang selain daripada Allah itu, sesungguhnya adalah engkau di kali itu daripada orang-orang yang zalim. Hujung ayat 106.
Sudah nyata bahawa Allah tidak bersekutu dengan yang lain, dan akal yang murni pun telah sampai kepada kesimpulan itu. Tiba-tiba Allah yang Esa dipersekutukan. Bukankah itu suatu kezaliman yang sangat besar? Kerana telah mendurhakai kepada kebenaran. Dalam surah Luqman, surah ke-31, di dalam rangkaian wasiat Luqman kepada anaknya, dijelaskan bahawa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam surah An-Nisa, surah ke-4, ayat 48 dan ayat 115 pun diterangkan bahawasanya Allah tidaklah dapat memberi ampun jika dipersekutukan yang lain dengan dia. Sedangkan dosa-dosa yang lain selain daripada syirik dapatlah diberikannya keampunan bagi barang siapa yang dia kehendaki. Maka setelah dikaji-kaji lebih mendalam, dapatlah dikatakan bahawa segala dosa yang diperbuat oleh anak Adam selalulah bersumber dari syirik adanya. 3 ayat berturut-turut isinya satu, iaitu mengulang-ulangkan tentang bahaya syirik, dan syirik adalah kezaliman. Supaya jelas betul-betul bagi kita sebagai Muslim tentang benteng tauhid itu. Sampai dalam ayat-ayat ini, Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan seruan ini kepada manusia, tetapi mengabarkan perintah kepada dirinya sendiri, sehingga beliau disuruh menyebutkan aku diperintahkan dan aku disuruh. Menjadi penegasan bahawa ketauhidan itu dimulai ditegakkan pada diri beliau sendiri dan tidak mengenal ragu-ragu atau tolak ansur sama sekali. Marilah kita renungkan sebentar. Kita kaum muslimin dianjurkan, disunnahkan supaya selalu perbanyakkan membaca Al-Quran supaya kita faham isinya. Saya akan terbacalah ayat yang ini, terutama surah Yunus yang sangat banyak mengulang-ulangi tentang tauhid itu. Tetapi apakah yang kita lihat di beberapa kubur yang dianggap keramat, kubur-kubur yang disebut kuburan waliullah, tok wali dah, berkumpullah orang-orang yang membaca Al-Quran, berkumpul membaca surah Yasin. Kuburan itu dipuja-puja, di sana berdoa meminta syafaat wali itu. Seolah tok wali itu dengar, Tuhan tak dengar dah. Memohon kepada beliau menjadi wasilah, perantaraan atau orang perantaraan kepada Allah. Yang anggap Allah ni macam raja, tak dengar ada raja ni. Manusia jauh tak dengar, kena ada orang tengah. Allah yang anggap gitu juga dah. Supaya minta dilepaskan dari bahaya atau disampaikan suatu kehendak ni. Mintakan berlaba berniaga, minta suruh nego utun, minta supaya anak gadis yang telah besar lekas mendapat jodoh. Dan 1001 macam permintaan. Kadang-kadang dibawakanlah hadiah-hadiah apa-apa sampai kambing dan kerbau untuk beliau yang di dalam kubur sembelih untuk dia kuburkan. Tahu mati tu pada harap. Tapi kerana beliau tidak lagi dapat makan daging kambing dan kerbau, dilulutlah segala hasil hadiah itu oleh penjaga kubur sembelih pada si mati kau gapo untuk si mati, untuk wali lah. Tapi orang jaga kubur boleh makan kan enak. Alangkah zalimnya dan oleh kerana salah satu makna zalim ialah gelap. Maka alangkah gelapnya dan alangkah kacau balaunya, alangkah rijanya jiwa berbuat ini lah. Alangkah bodohnya berbuat ini lah. Kemudian itu berpuluh orang membaca Al-Quran siang dan malam di kubur itu. Tunggu kubur baca Quran, membaca Quran di mana-mana sunnah. Tak mestinya di kubur dah. Supaya isinya satu ayat demi satu ayat boleh meresap dalam fikiran tu matlamat Quran untuk jadi pengajar, untuk amal. Bukan untuk pergi pahala kau tak. Pada semati dah. Buat difahamkan, tidak amalkan matlamat utama Quran diturunkan. Tapi mengapa mereka khususnya membaca Quran di kubur tersebut dah. Kata mereka supaya pahala bacaan itu dihadiahkan pada beliau, tuan wali yang dikubur itu. Ini pun bertambah kacau bilau lagi dah. Kalau memang beliau itu seorang wali keramat yang telah sanggup memberikan manfaat dan mudarat seperti Allah, buat apa lagi dia hadiahi pahala bacaan? Kalau dia tuan wali keramat dah. Bila minta doa ni dia, minta hajat ni, apa ada gapo nak beri pahala ke dia lah. Bukankah bacaan itu sebagai upah yang kamu bagikan padanya kerana dia telah berkenan menyampaikan permohonan kepada Allah? Begitu ke dah? Aku nak beri upah dia lah. Bayar upah. So, kecil tu. Saya ni tak dengar dah pokok lah. Tak boleh dengar dulu lah. Dan sudah pastikah bagimu bahawa kamu membaca itu berpahala? Membaca sendiri pun kata ikhlas tak boleh pahala. Ni baca kau orang lain lah. Ibarat kuintasi tanda penerimaan pahala. Sudah yakin kamu terimakah? Lalu kamu serahkan pada kubur yang kamu sembah itu lah. Pahala ni tumpuk kita lah. Untuk orang lain ni bila tentu lah. So dah, boleh tentu boleh pahala. Kalau kita tak ikhlas, kita buat tak boleh. Kita nak beri pahala pun tak boleh. Apakah pahala itu berupa barang? Dah, sepakat ke ulama jelas. Boleh bagi-bagi pahala barang ni lah. Kamu akan menjawab pahala adalah urusan ghaib, iaitu janji akan masuk syurga kelak di kemudian hari. Alangkah hebat dermawannya kamu sehingga kamu demikian royal. Dermawan lah, memberikan tiket masuk syurga yang telah kamu terima sebagai pahala membaca Quran kepada seorang yang kamu yakini sendiri bahawa dia akan masuk syurga sebab dia tak wali dah. Dia tak wali, dia akan masuk syurga, kamu sendiri tak tahu lagi. Mungkin tak jahil dah, mungkin tak wali dah.
Telah baca ke tak wali lah. Sedangkan kamu sendiri masih ragu apakah memang kamu akan masuk ke dalamnya, masuk syurga, tak tahu lagi dah. Tak wali sebenarnya salah dah. Itigak salah rasa akidah. Kita yakin tak wali tu masuk syurga. Mana boleh gitu dah. Kecuali hak Nabi sebut ya. Tapi disebabkan kamu ni minta hajat kamu yakinlah dia tak wali. Kamu yakin dia tak wali, kamu yakinlah dia tu ahli syurga. Nah. Tetapi kalau demikian cintamu kepada walimu itu, tak walimu tu, sampai hati kamu menyerahkan pahala itu kepadanya, biarkan engkau sendiri tidak masuk ke dalam syurga kerana pahala pakat beri kau orang habis licin atau kurang mendapat pembahagian. Maka dapatlah disimpulkan bahawa memuja kubur dengan segala hiasannya itu di antaranya menghadiahkan pahala membaca Quran kepada beliau yang terkubur, dikubur lah, adalah termasuk dalam rentetan pekerjaan syirik belaka lah. Ia boleh nak tak syirik lagi pun, ia akan membesar kubur, mengagungkan kubur lah. Kita niat molek setara mana nak sedekah pahala pun, kalau buat kubur, ia akan jadi upacara perayaan yang dilarang oleh Nabi lah. Ia akan jadi orang lain nampak keramat lah. Dalam kesempatan yang lain dan dalam tafsir ini telah kita berikan huraian ini dan kita akan berikan lagi. Dan jika Allah menyentuhkan pada engkau dengan suatu malapetaka, maka tidaklah ada yang akan melepaskannya kecuali dia sahaja. Pangkat ayat 107. Inilah lanjutan dan ketegasan daripada ayat yang sebelumnya tadi. Guna apa meminta kepada yang lain atau meminta perantaraan yang lain? Padahal kalau suatu malapetaka atau mara bahaya menimpa diri, tidak ada yang lain berkuasa atau berkesanggupan menghindarkan malapetaka itu. Tidak berhala, tidak patung, tidak wali dan tidak keramat. Mengapa jiwa dibuat sedemikian lemah, lalu pergi meminta tolong atau memuja-muja yang lain supaya dilepaskan dari mara bahaya itu? Jika misalnya engkau ditimpa sakit, sunat engkau berubat, bukan doktor dan bukan resep ubat lah, atau ubat yang kau beli di apotek, di farmasi tak? Yang akan menyembuhkan engkau, melainkan Tuhan Allah jua. Dengan hukum sebab akibatnya, jika engkau kaya jatuh miskin atau dalam kesenangan ditimpa kesusahan, berikhtiarlah engkau mencari jalan terlepas dari kesusahan itu, tapi hendaklah engkau ingat bahawa yang sebenarnya berkuasa melepaskan engkau dari kesulitan itu hanyalah Allah sahaja. Atau engkau pernah teraniaya atau terfitnah atau pihak yang berkuasa dalam negerimu memasukkan engkau ke dalam penjara atau menahan dan merampas kemerdekaanmu. Janganlah engkau pergi menjilat-jilat kepada penguasa itu sehingga maruahmu sebagai manusia menjadi jatuh. Melainkan yakinlah bahawa yang akan membebaskan engkau ialah Allah. Ubun-ubun penguasa itu sendiri adalah di dalam tangan Allah. Maka janganlah engkau pergi memohon ke kubur wali, menazar ke tempat yang engkau anggap keramat, supaya dia menolong engkau memohonkan kepada Allah agar terlepas dari mara bahaya itu. Melainkan mohonlah langsung kepada Allah agar Allah membawa engkau ke tempat yang selamat. Dan jika dia menghendaki atas engkau dengan suatu kebaikan, maka tidaklah ada yang dapat menolak dari kurniaannya. Itulah yang sebaiknya. Jika Allah akan menimpakan kebaikan, anugerah, kejayaan dan kemuliaan di sisinya kepada engkau, tidaklah pula ada suatu kekuasaan manusia atau malaikat atau syaitan atau patung atau berhala atau kubur tok wali atau dukun yang dapat menghalanginya lagi. Kadang-kadang malahan segala percubaan hendak menghambat, menahan nikmat Allah atas dirimu itu, hanyalah akan menambah-nambah sinar nikmat kebaikan itu juga. Dia akan menimpakan kebaikan itu kepada barang siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Di sini nampaklah bahawa kalau Tuhan akan memberikan anugerah suatu kebaikan pada salah seorang daripada hamba-hambanya, tidak ada pula suatu kekuasaan yang dapat menghalanginya sama sekali. Tidak dukun, tukang mentera dan tidak penguasa yang zalim. Tidak si hasad dan si dengki. Maka kalau sudah nyata bahawa nikmat anugerah ilahi, tidak ada suatu kekuatan pun yang kuasa menghambat dan merintanginya. Mengapa? Maka dalam menyembah Allah yang menganugerahkan nikmat dengan langsung itu, kita akan memakai perantaraan lagi dengan yang lain. Apa nak guna benda lain? Allah dia ada ghaib, Allah cepat mendengar. Allah ni ada ghaib ke apa? Kalau berlibatkan tambah berlibat Allah ghaib, tok wali mati dalam alam barzah, nak kubur pun ghaib, Allah pun ghaib nah. Jadi takkanlah tok wali dengar dulu daripada Allah nak hajat ke apa dah. Dan Allah Maha berkuasa, tok wali tak ada kuasa sikit apa dah. Kemudian di hujung ayat Tuhan pun bersabda, sedang dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hujung ayat 107. Dengan hujung ayat ini Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya buat datang langsung kepadanya. Dia Maha Pengampun, betapa banyak dosa dan kelalaian yang diperbuat kepadanya jugalah kita semua ni memohon ampun. Dia berjanji akan mengampuni dia, dan dia pun Maha Penyayang. Dia tidak tega melihat hambanya yang memohon kepadanya akan pulang dengan tangan kosong, dan lagi
sebagai manusia yang terjadi dari darah dan daging, tergeliga daripada nutfah dan alaqah ni. Banyaklah kekurangan kita, kebebalan, kebodohan dan kelayan kita, kealpaan dan kesilapan kita. Kalau sekiranya tidaklah kerana rahman dan rahim dari Allah, sudah lamalah kita ini hancur kerana banyaknya dosa makhluk. Dosa kita buat ni banyak sangat dah. Pada Allah balas lah dekat berat kita ni. Oleh kerana kedua sifat Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, telah kita rasai setiap hari alangkah zalimnya kita kalau kita memohon juga kepada yang lain selain daripada Allah atau memakai perantaraan yang lain antara kita dengan Allah. Saya Abdul Qadir Jalani atau Habib Al-Haddad yang bermakam di Bogor, atau Habib Al-Idrus yang bermakam di luar Batang, atau Syekh Saman yang bermakam di Madinah. Tak wali belaka tak? Tidaklah mempunyai kedua sifat itu dah. Sifat Tuhan lah, pengampun penyayang. Bahkan seluruh mereka pun itu pun memohon kurniaan untuk diri mereka sendiri kepada yang mempunyai sifat Ghafur dan Rahim itu juga adanya mereka duk sibuk. Takut Tuhan dah. Dari kubur tak tahulah gimana dah. Betul kau nikmat betul kau dah. Sebab itulah maka di setiap rakaat dalam sembahyang, iaitu sebagai tonggak atau sokong guru dari seluruh ibadah kita, kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah sebagai ulumul Quran, ibu dari seluruh Al-Quran. Di dalamnya terdapat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sajalah kami sembah dan hanya kepada engkau sajalah tempat kami mohon pertolongan. Dengan kata iyyaka yang bererti hanya engkau saja 17 kali sehari semalam kita menegakkan tauhid dengan lidah dan perbuatan. Alangkah zalimnya kita dan membohongi diri sendiri kalau kita menyembah pula kepada yang lain dan mohon pertolongan pula kepada yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanaka. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.